Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek hari ini iaitu HCE 3063, pengasuhan dan pendidikan untuk kanak-kanak dengan keperluan asas, iaitu kajian kes kami memilih untuk melakukan kanak-kanak keperluan khas iaitu ADHD. Okey, apakah itu ADHD? Selepas ini akan kawan saya terangkan. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Arif Amrin bin Muhammad Syafi'i, PTM 1907080022. Nama saya Farah Nasuha binti Nordin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nufana Syafiqah binti Wan Muhammad Faizal. Nama saya Nur Syamim Najwa binti Muhammad Roslan, PTM 1907078113 daripada Seksyen 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atirah binti Roslan. Untuk kajian kes pada hari ini, kami memilih ADHD ataupun dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi apakah itu ADHD? Saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya untuk huraian selanjutnya. Di sini ADHD bermaksud Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana kanak-kanak tersebut mempunyai tingkah laku yang terlalu aktif dan tidak dapat menumpukan perhatian. Di sini sedikit biodata mengenai kanak ADHD. Nama yang diberi Muhammad Amin Ridwan bin Abdul Rashid, umur 5 tahun, tempat tinggal Kanga Perlis, tarikh lahir 22 hari bulan 4 2015. Makanan kesukaannya ialah bihun sup dan laksa. Minuman kesukaan jus oranye. Nama ibu pula Yurita binti Mat Sa'ad. Nama ayah Roslan bin Romli. Bilangan adik-beradik ada 4 orang. Beragama Islam dan bangsa Melayu. Menurut Silver, pada tahun 1999, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ialah dikenali sebagai keaktifan yang melampau. Seterusnya, menurut Kasmini Kasim, pada tahun 1962, ADHD digunakan untuk menerangkan tingkah laku kanak-kanak yang tidak boleh duduk diam, kurang tumpuan perhatian, terlalu lasak, impulsif, resah, suka merosakkan harta benda dan mudah mengalihkan perhatian dengan sesuatu perkara. Impulsif ni bermaksud bersifat tergesa-gesa mengikut dorongan hati. Selain itu juga maksudnya tindakan secara terbuka. ADHD, masalah kanak-kanak yang tidak dapat menumpukan perhatian, terlalu aktif, impulsif ataupun gabungan antara tidak dapat menumpukan perhatian, terlalu aktif dan impulsif. Konsep kanak-kanak ADHD. Secara umumnya, terdapat banyak kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kanak-kanak ADHD. Antara faktornya ialah masalah genetik. ADHD boleh berlaku dalam keluarga dan kajian menunjukkan bahawa faktor genetik mungkin memainkan peranan penting sebagai penyebab ADHD pada kanak-kanak. ADHD cenderung menurun dalam keluarga lewat gen yang diwariskan oleh orang tua ketika anak mereka masih dalam kandungan. Jika orang tua yang mengidap ADHD, risiko anaknya akan memiliki kelainan yang sama akan mencapai 50%. Sedangkan bila anak yang pertama menderita ADHD, adik-adiknya akan mempunyai peluang sekitar 30% untuk terkena ADHD juga. Virus atau dikenali sebagai penyakit yang datang daripada ibu ketika bayi dalam kandungan, iaitu gangguan emosi. Gangguan emosi ibu mengandung boleh menyebabkan kanak-kanak mendapat penyakit ADHD. Manakala ibu yang merokok atau mengambil alkohol ketika hamil juga boleh menyebabkan bayi dalam kandungan mendapat penyakit ADHD. Faktor yang seterusnya ialah bahan kimia. Bahan kimia disebarkan melalui udara persekitaran. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak tersebut juga memainkan peranan dalam mendapat penyakit ADHD. Persekitaran oleh kawasan tertentu juga boleh meningkatkan risiko kepada kanak-kanak ADHD.
Sebagai contohnya, pendedahan bahan kimia seperti plumber, asap dari kilang dan sebagainya. Faktor yang terakhir ialah penggunaan teknologi maklumat audiovisual dalam bentuk gadget yang tidak betul boleh merangsang perkembangan kanak-kanak ADHD. Kanak-kanak yang berisiko tinggi mendapat penyakit ADHD tidak digalakkan untuk menggunakan gadget dengan jangka masa yang panjang. Kanak-kanak yang menonton video atau bermain gadget haruslah diberikan masa yang singkat seperti setengah jam dalam sehari. Ibu bapa haruslah memainkan peranan penting dalam merancang aktiviti harian kepada anak mereka yang memiliki penyakit ADHD ini. Ibu bapa haruslah memberikan peluang kepada mereka untuk mengikuti kelas seni, tarian dan muzik. Aktiviti tersebut adalah cara untuk kanak-kanak meluahkan diri mereka. Kebanyakan kanak-kanak ADHD sangat bagus di dalam seni, tarian dan muzik tetapi lemah di dalam pelajaran. Ciri-ciri ADHD. Menurut SOSA 2001, terdapat 3 ciri khusus ketidakupayaan ADHD, iaitu tidak dapat memberi tumpuan, hyperaktif dan impulsif. Hyperaktif seperti kanak-kanak tersebut tidak boleh duduk diam. Impulsif pula bermaksud kanak-kanak bertindak mengikut gerak hatinya sendiri. Seterusnya, menurut Bailey 2006, terdapat 8 ciri ADHD, iaitu kanak-kanak sering gagal untuk memberi tumpuan yang teliti terhadap sesuatu perkara. Mereka lebih cenderung untuk melakukan aktiviti mengikut kehendak mereka sendiri. Yang seterusnya ialah mereka tidak boleh mematuhi peraturan ataupun arahan yang diberikan oleh guru. Mereka juga mempunyai masalah untuk mengatur tugas dan juga aktiviti. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak tersebut gagal untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Mereka berasa ingin cepat untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Mereka juga tidak dapat memberikan tumpuan terhadap sesuatu perkara yang dilakukan. Contohnya, jika mereka sedang melakukan tugasan yang diberikan oleh guru, mereka akan meninggalkan tugasan tersebut setelah beberapa minit melakukannya. Selain itu juga, mereka suka mengelak untuk bertentangan mata dengan orang lain ketika bercakap. Selain itu juga, kanak-kanak yang mengalami masalah ADHD ini juga selalu kehilangan barang kerana mereka mudah lupa akan sesuatu perkara. Mereka cepat lupa di mana mereka meletakkan barang tersebut, jadi mereka mudah untuk kehilangan barang mereka. Menurut American Psychiatric Association 1994, terdapat 6 ciri ADHD, iaitu yang pertama, selalu gelisah dengan tangan dan kaki atau tidak boleh berada di tempat duduk. Kanak-kanak ADHD tidak boleh duduk di tempat mereka sendiri dalam jangka masa yang lama. Kanak-kanak ADHD selalu meninggalkan tempat duduk dalam kelas atau dalam situasi yang diperlukan. Contohnya, mereka akan sering bangun dari tempat mereka dan merayau-rayau di dalam kelas. Seterusnya, mereka juga selalu lari atau memanjat dalam situasi yang tidak sesuai. Apabila mereka merasa bosan, mereka akan memanjat pintu ataupun pagar yang ada di tempat tadika mereka itu. Seterusnya, kanak-kanak ini juga selalu mempunyai masalah bermain dan terlibat dalam aktiviti masa lapang dengan senyap. Mereka tidak suka untuk berkongsi barang mereka dengan rakan-rakan, dan kalau mereka mendapat mainan, mereka akan bermain dalam keadaan senyap kalau tiada orang yang mengganggu. Seterusnya, kanak-kanak selalu sibuk atau aktif bergerak dan selalu bercakap secara melampau atau berlebih-lebihan. Mereka akan bertanya soalan yang sama berulang-ulang kali sehingga orang yang ditanya akan berasa rimas. Saya akan menerangkan mengenai cadangan untuk kanak-kanak
untuk kanak-kanak berkeperluan khas ADHD ini. Yang pertama adalah home base. Home base itu adalah kalau kita lihat maksud pemulihan yang dijalankan di rumah. Home base sudah terang lagi bersuluh. Home dalam bahasa Melayunya adalah rumah. Jadi maknanya pemulihan itu dijalankan di rumah, yang merupakan salah satu lawatan pekerja PDK ataupun pemulihan dalam komuniti ke rumah pelatih yang tidak dapat hadir ke pusat. Sebagai contoh, pelatih ada masalah, iaitu contohnya seperti masalah pengangkutan, masa dan sebagainya. Jadi tidak ada masa untuk ke pusat. Jadi pekerja PDK ini akan ke rumah pelatih untuk melakukan rawatan. Yang kedua, golongan yang berpendapatan rendah yang tidak mampu hantar anak mereka ke PDK secara langsung juga turut terlibat dalam program ini. Sebagai contoh, kalau hendak hantar ke pusat PDK, pemulihan dalam komuniti mesti memerlukan wang, mesti memerlukan wang, bajet dan sebagainya. Jadi sekiranya golongan yang berpendapatan rendah tidak mampu, jadi PDK ini akan membantu pergi ke rumah pelatih untuk melakukan rawatan. Seterusnya adalah program institusi. Program pendidikan khas di sekolah khas bagi murid bermasalah penglihatan dan pembelajaran di sekolah menengah lah. Okey, institusi ni seperti institusi pendidikan memainkan peranan yang cukup penting lah kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Program ini diwujudkan di sekolah harian biasa, rendah, menengah dan teknik vocational. Maknanya sekolah rendah, menengah dan teknik vocational ni juga menjalankan program untuk kanak-kanak berkeperluan khas ADHD ini terutamanya lah, mengesan dan menjalankan rawatan pembelajaran dan penerimaan kanak-kanak berkeperluan khas. Ini bermakna institusi ini menerima kanak-kanak berkeperluan khas. Bukannya apabila mereka mengetahui ada murid berkeperluan khas, mereka tolak tepi. Tidak. Tetapi mereka cuba untuk mengesan dan menjalankan rawatan pembelajaran. Kerana anak-anak istimewa, anak-anak berkeperluan khas ini juga memerlukan perhatian. Memberi khidmat sokongan kepada ibu bapa yang memerlukan perkhidmatan daripada NGO ataupun non-government. Okey, ini bermakna institusi ini memainkan peranan yang cukup penting kepada ibu bapa terutamanya yang memerlukan perkhidmatan daripada NGO, sebagai contoh dari segi pembiayaan dan sebagainya. Jadi, institusi ini memainkan peranan yang cukup penting. Seterusnya, program kombinasi. Kerjasama atau gabungan antara ibu bapa dan pihak sekolah dalam melaksanakan program. Penglibatan ibu bapa dan komuniti adalah digalakkan juga. Kanak-kanak ADHD juga memerlukan bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. Tunjuk ajar rakan sebaya adalah satu usaha yang dapat membina keyakinan kanak-kanak ADHD. Bermakna ibu bapa juga memainkan peranan, bukan saja pihak sekolah ataupun institusi, tetapi ibu bapa juga memainkan peranan yang cukup penting. Dan juga tunjuk ajar daripada rakan sebaya. Rakan sebaya juga memainkan peranan, memberikan semangat kepada kanak-kanak ADHD, bukan kanak-kanak yang berkawan dengan kanak-kanak yang ADHD ataupun yang mempunyai masalah yang lain, membiarkan ataupun menyisirkan mereka, tetapi sebaliknya cuba untuk membina keyakinan mereka, berkawan dengan mereka. Okey, ibu bapa adalah golongan yang memiliki banyak kelebihan berbanding dengan guru kelas dalam menjalankan fungsi ataupun tanggungjawab pada persekolahan. Iaitu betul, ibu bapa mempunyai masa yang sangat banyak bersama anak-anak. Ibu bapa mestilah memainkan peranan yang aktif dalam persatuan ibu bapa dan guru atau PIBG, kerana tidak ada siapa yang mahu membela nasib anak kita melainkan diri kita sendiri. Sangat-sangat betul, ibu bapa ibu yang melahirkan anak. Jadi ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk membela nasib anak mereka. Sekiranya ibu bapa tidak menggerakkan untuk membela anak mereka, jadi siapa lagi nak membela? Ibu bapa boleh menjadi model tingkah laku pada anak-anaknya dan dengan itu menyediakan mereka dengan petunjuk yang konkret berkenaan dengan apa yang patut mereka buat dan apakah peribadi yang patut ditonjolkan. Ibu bapa mesti menunjukkan model yang sangat-sangat bagus pada anak-anak, sebab ibu bapa dengan anak-anak ni mestilah rapat. Jadi ibu bapa tu kena menjadi model kepada model tingkah laku kepada anak-anak dan juga menyediakan petunjuk yang konkret. Petunjuk yang konkret ni maksudnya adalah kita tunjukkan kebaikan kepada mereka, itu benda yang boleh nampak. Benda yang kita boleh tunjukkan kepada mereka adalah benda yang mereka boleh nampak, bukannya secara maya dan sebagainya. Tetapi petunjuk yang konkret tu benda yang maujud lah, kita boleh nampak kebaikan kita dan sebagainya, dan peribadi yang patut ditonjolkan. Masyarakat yang mestilah menanamkan sifat prihatin dan bertimbang rasa serta memberi sokongan dan bantuan kepada anak-anak berkeperluan khas.
Rakan-rakan sebaya juga mestilah memainkan peranan dalam membantu rakan-rakan yang mempunyai masalah pembelajaran supaya menjadi lebih baik. Macam yang saya katakan tadi, masyarakat juga memerlukan peranan yang sangat-sangat baik disebabkan masyarakat ni kita bergerak dalam satu komuniti. Kita mempunyai ramai jiran-jiran dan sebagainya yang mempunyai anak-anak yang mungkin ada masalah pembelajaran, anak-anak yang berkeperluan khas dan sebagainya. Jadi masyarakat ni kena ambil tahulah, membantu dari segi sokongan dan sebagainya. Dan rakan sebaya juga mestilah memainkan peranan. Macam saya kata tadi, kalau kita ada rakan-rakan yang ada masalah pembelajaran, ada keperluan khas dan sebagainya, kita jangan sisihkan dia, tapi kita cuba sokong, kita cuba untuk naikkan semangat dia, kerana rakan-rakan yang macam ni sebenarnya sangat-sangat baik sebenarnya. Kita kena pastikan dia baik dalam pelajaran. Sebagai contoh, kita bimbing dalam pembelajaran, kita berikan dia semangat supaya dia lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan dia. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Berdasarkan slide yang telah dibuat, kanak-kanak ADHD 8% hingga 10% dapat dikesan ketika mereka bersekolah. Okey, di sini saya boleh huraikan bahawa kita boleh kesan kanak-kanak itu ketika mereka masih bersekolah. The second one is, kanak-kanak lelaki adalah 3 kali ganda menghidap penyakit ADHD. So, di sini kita boleh tahu bahawa ramai kanak-kanak lelaki berbanding perempuan menghidap penyakit ADHD. Okey. Selepas itu, peranan ibu bapa untuk membantu kanak-kanak ADHD. Yang pertama, hendaklah menggalakkan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Contohnya, tarian, sukan dan muzik. So, melalui aktiviti ini, kita as a parents dan guru boleh ajar mereka cara mereka untuk berkomunikasi, untuk mereka mengetahui sesuatu perkara yang baru walaupun mereka berpenyakit ADHD. Seterusnya, hendaklah merancang aktiviti yang berfaedah dan menarik perhatian kanak-kanak supaya tidak mudah bosan. Okey, di sini kita boleh huraikan bahawa kanak-kanak ADHD juga mempunyai minat tersendiri seperti kanak-kanak yang normal. So, kita as a parents dan guru hendaklah buat satu aktiviti yang menarik perhatian. Means di sini kita hendaklah cari aktiviti yang mereka suka, yang mereka minat, seperti itu. Di sekolah pula, guru hendaklah memainkan peranan yang penting kerana didikan ibu bapa di rumah tidak mencukupi disebabkan sebahagian besar kanak-kanak menghabiskan masanya di sekolah. So, kat sini kita boleh rumuskan bahawa ibu bapa tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk memberikan perhatian kepada anak-anak mereka, terutamanya anak-anak yang mempunyai penyakit ADHD. So, kat sini kita as a guru hendaklah memainkan peranan yang penting dalam mengajar kanak-kanak ADHD dan memberi tunjuk ajar yang baik kepada kanak-kanak tersebut. Jadi, the last one is, kanak-kanak ADHD boleh dididik dan berpotensi untuk berkembang seperti kanak-kanak yang lain. Kecelaruan tingkah laku juga dapat diatasi melalui proses pendidikan yang sesuai dengan ADHD dan bersistematik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.